baca soalan yang first Doktor. Okey, siapa tu? Raja N. Okey, Raja N. Silakan. Soalan first, yang video first kan Doktor? Ya. First, adakah kita dapat tahu sekiranya stok itu akan uptrend atau downtrend? Okey. Adakah kita tahu stok tu boleh uptrend atau downtrend? Kita ada banyak kita boleh tahu. Dan kita boleh tahu kalau kita tahu cara dia. Okey, stok tersebut akan uptrend ataupun downtrend. Okey, pertama sekali mungkin kita kena tahu yang pentingnya ialah kita kena tahu market structure. Okay, market structure satu pasaran saham tersebut. Sebab kalau dia dah tahu market structure, maka kita tahu yang dia confirm uptrend. Kita nak tahu dia confirm uptrend. Tapi sebelum dia nak uptrend, kita boleh juga mengenal pasti. Tapi kita tak perlu nak kena masuk semasa time tu tau. Kita tak perlu nak kena masuk masa time dia mula-mula nak uptrend. Tapi tu okey lah, risiko dia ada. Kadang-kadang jadi fast breakout. Satu yang perlu kita fahami ialah mungkin teori-teori yang dibuat oleh trader contohnya teori Wyckoff teori. Okay, teori Wyckoff, kalau kita faham teori Wyckoff, dia ada 4 fasa. Mula-mula dia ada fasa accumulation, lepas tu ada fasa markup, lepas tu fasa distribution, lepas tu fasa markdown. Jadi kalau kita faham teori ni dan kita aplikasikan dia dalam sesuatu counter, kan, kadang-kadang dia jadi, kebanyakannya jadi. Sebab apa? Contoh teori Wyckoff ni, dia akan menggunakan dia ni dulu trader, dia trader, investor, dan dia mula-mula dia trade memang rugi. Okey, rugi. So lepas tu dia kaji macam mana pergerakan saham ni kan. So menggunakan technical. So dia pun kaji, rupanya dia cakap kita kena ikut smart money. Kena ikut institution ni ataupun syndicate ni. Senang sekali dengan geng-geng kita nak masuk ialah masa time-time permulaan markup. Okay, permulaan markup. Jadi kalau dalam contohnya kita tahu counter tu uptrend ke downtrend tu, kita kena dah tahu dah. Pertama kita tahu dia kena fasa apa. Kalau dia fasa accumulation, kita tahu bila dia pecah je fasa accumulation, dia akan jadi fasa markup, iaitu fasa uptrend. Kalau masa time tu adalah fasa distribution, fasa dia nak membuang ni. Kan geng-geng ni dia dah naikkan harga saham tu, naik sampai 100% ke 200% ke, time tu dia mesti nak kena buang tu. Dia nak buang saham. So kita pula yang retailer ni, yang maksudnya yang pelabur-pelabur kecil, trader-trader kecil ni nak beli kat pucuk-pucuk tu. So kita pun belilah kat pucuk tu kan. So maksudnya dalam konteks ni kita dah terbeli kat atas. Okay, kita dah terbeli kat atas. Pada waktu tu sebenarnya dia dah start distribution. So lepas saja fasa distribution, dia akan jadi fasa downtrend. So sebab tu kita kena tahu kita kat fasa berapa. Okay, kita adakah sedang dalam perubahan ke sesuatu fasa lain. Itu baru kita dapat detect fasa sesuatu counter tu dia jadi bila harga tu telah memecah EMA 200, maksudnya dia telah memecah pergerakan harga selama 200 hari. So maksudnya dia naik. So mungkin dia akan mengalami fasa kenaikan uptrend. Tapi tak semestinya naik Tak semestinya naik. Kadang-kadang dia ding-dong lagi sebab tak ada volume, tak ada minat daripada pelabur-pelabur untuk membeli. Jadi kita ada banyak benda, faktor-faktor yang kita lihat. Tapi yang pentingnya lah, bila kita rancang tapi tak jadi macam tu, apa yang kita kena buat? Itu yang penting. Okay. Kita jangka dia naik, dia tak naik. Apa kita kena buat? Reaksi kita macam mana? Yang tu yang paling penting. Ataupun kita jangka dia naik tapi dia turun. Apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Bukannya apa jangkaan kita.
Okay, kita jangka macam ni, kita nak juga macam tu. Dia panggil teknik harapan. Teknik harapan ni memang masalah sikit lah. Okay, kita mengharapkan kaunter tersebut untuk meningkatkan harga lah. Tapi sebenarnya harga jatuh. So sepatutnya kalau harga jatuh, apa tindakan yang you sepatut buat untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Alright, itu soalan nombor 1. Boleh ke? Faham ke? Faham. Faham apa yang you faham? Kiranya kena tahu kita pasar kat mana. Lepas tu ada strategi. Okay. Kalau fasa tu yang saya cerita tadi, Wyckoff. Cuba cari tentang Wyckoff. Mungkin saya akan cerita juga nanti. Saya akan menulis tentang Wyckoff teori ni. Wyckoff teori ni adalah satu teori yang sangat baiklah dan masih lagi boleh pakai walaupun dia telah digunakan pada tahun awal 1900 dulu. Tapi masih lagi boleh dipakai teori Wyckoff, teori Dow, teori Elliott Wave. Walaupun diorang tu dah tak ada dah. Diorang tu dah tak ada dah, tapi masih lagi boleh diguna pakai. Saya dah sampai rumah ni. So sekejap lagi saya akan menggunakan handphone. Menggunakan laptop. So boleh faham untuk soalan nombor 1 tu tentang macam mana nak detect counter uptrend ataupun downtrend. Doktor. Ya. Yang pasal yang teori Wyckoff tu nanti kita orang belajar ke doktor? Tak ada, tapi kalau you nak saya akan tunjuk hari ni. Sebab tu bila you tanya soalan, contohnya soalan macam ni kan, so you keep on tanya, maka dia akan mengeluarkan satu benda yang lain yang makin you belajar. You faham ke tak? So teori Wyckoff ni kalau nak saya boleh buat lah teori, saya boleh tunjukkan teori Wyckoff. Boleh doktor? Okay, sekejap saya nak kena log in dulu. On the phone. Saya dah ada on the phone. Saya kena macam ni, saya kena log off dulu. Okay. Untuk masuk dalam laptop. Okay. Okay, doktor. Alright, teori Wyckoff ni, okay, saya nak explain kat you. Okay, kita tengok, saya share desktop. Okay. Okay, teori Wyckoff teori. Okay, Wyckoff teori dia ada 4 fasa. 4 fasa iaitu fasa akumulasi, fasa markup, fasa distribution dan fasa markdown. Okay. Alright, so kita tengok. Sekejap, saya buka okay, saya buka TradingView. Okay, cuba bagi saya satu counter. Kita nak tengok. Dayang. Ya? Dayang. Counter apa? Dayang. Dayang, okay. Okay, Dayang ni counter oil and gas. Okay, Dayang. Okay, Dayang ni dulu counter ni nampak dulu saya pernah trade counter Dayang ni sebelum dia turun lah. Okay, so kita nampak Dayang ni. Okay, Dayang ni kita tengok yang dulu Okay. Okay, yang ni saya nak bagi tahu. Okay, kita tengok kat sini. Ini tahun 2012. Okay, tahun 2012 kita akan lihat, okay, dia ada buat fasa akumulasi.
Okay, dekat sini saya tulis kat sini teks. Okay, ini dia panggil fasa akumulasi. Okay. Right, ini adalah fasa akumulasi. Macam mana selalunya fasa akumulasi ni senang kita tengok, dia memang sideways lah, dia sideways. Okay. Kan itu ada yang tanya kenapa tak nak beli kat sideways, sebab dia lambat lah. Maka kita tengok dia makan masa daripada 2010 sampai 2012, 2 tahun kan, 2 tahun je sideways, dia turun naik kan. So ini adalah fasa akumulasi. Lepas tu kita akan ada satu fasa, dia panggil fasa markup. Okay, ini adalah fasa markup. Saya akan tunjukkan. Okay, fasa markup tu yang ni. Okay, ini dia panggil fasa markup. Okay, markup phase. Okay, saya tulis kat sini. Ini fasa markup. Fasa kenaikan. Kita panggil. Okay, fasa kenaikan. Okay. Ini adalah fasa kenaikan. Okey, ini adalah fasa distribusi. Okey, fasa distribusi kita ambil saya buat lagi sikit lah dia punya ni. Ini adalah dia macam juga sideways juga kan. Okey, dia panggil fasa distribusi. Okey. Ini fasa distribusi Lama juga dia distribusi ni. Lama juga dia distribution. So saya tulis kat sini, ini adalah fasa distribusi, fasa pengagihan distribusi. Okay, pengagihan ni. So dia lepaskan. Okay, lagi satu dia panggil fasa markdown. Ini markdown. Okay, sampai ke bawah ni. Okay, ini adalah fasa markdown. Fasa penurunan dia panggil, fasa markdown. Okay, ataupun kita dalam bahasa Malaysia panggil fasa penurunan lah. Okay, fasa penurunan. Right. So yang ni selling climax. Okay, kat sini dah selling climax, dah habis dah ni. Dah habis dah. So dia dah start naik balik. Okay, dia dah selling climax. Okay, lepas tu kita akan masuk balik, dia panggil fasa akumulasi balik. Okay, ini saya Ctrl C, Ctrl V. Tak boleh Oh, dekat atas ni. Ini adalah fasa akumulasi balik. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak Clear tak? Nampak. Okay. So you ada 4 fasa. Okay, 4 fasa. Okay, ini kita main pilih je kan. Tak ada pun saya dah bagi tahu saya nak tengok dayang, tapi saya berdasarkan counter yang you pilih. Okay, dia ada satu. Okay, ini ialah fasa 1. Okay. Saya letak 1 lah, nombor 1. Okay, ini fasa 2. Dulu saya mula-mula, saya tak tahu pun benda-benda ni. Okay, tapi bila kita dah lama kan, kita dah study, kita baca buku dan sebagainya, baru kita nampak benda ni. Dan dia ni boleh pakai lagi. Walaupun dah lama dah 1000 berapa ratus tahun, tapi masih lagi boleh pakai. Okay, sebab smart money dia punya kerja dia macam ni. Okay, ni smart money punya kerja. Okay, smart money ni institusi ke, syndicate ke, apa ke, ni kerja juga. Dia mula dia accumulate, lepas tu dia pump. Kita tak boleh nak buat macam diorang ni, akumulasi ni. Kita nak kena beli. Okay, tapi volume tak nampak. Volume yang naik tu tak nampak tau. Dia beli tu tapi tak nampak macam tiba-tiba volume tu nampak tinggi. Okay, dia sorok pembelian dia. Dia beli sikit. Lepas tu baru breakout. Bila breakout ni, okay, dia akan ada throwback balik. Dia akan tendang balik sekejap. Okay, dia tendang balik, lepas tu dia naik. Okay.
Sama juga dengan ni, dia akan breakout. Nampak dia breakout kat sini, mungkin kita tengok ni dia breakout. Okay, lepas tu dia tendang balik, cuba tendang, masuk balik. Tapi tak boleh berjaya, dia terus turun ke bawah. Okay, nampak Tapi yang kita nampak dia ini pun sideways. Okay, ini pun sideways. Ini pun sideways, lebih kurang kan? So kalau dalam konteks ni, you tengok, ini nampak tak fasa akumulasi dia? Berlaku kembali. Okay. Lepas tu dia breakout sekejap dan dia tendang balik. Okay, then the next one baru dia naik. Okay. So ni adalah fasa akumulasi. Panjang sangat fasa akumulasi dia. Very long. Ini yang kita tak tahan ni kan. So lepas tu baru ada fasa kenaikan dia. Okay, second phase dia. Okay, tapi dia ni punya phase dia tak sama dengan yang ni Okay, tak lebih. Dia tak akan sama. Dia mungkin lain sikit. Dia unik setiap pattern dia tu akan unik. Dia tak akan sama 100%. Lepas tu tiba-tiba dia punya distribution dekat sini je. Distribution dia pun macam pendek je kan. Okay, distribution dia dekat sini je sebenarnya. Okay, distribution dia kat situ je. Dan nampak tiba-tiba volume besar turun. Okay. So ini adalah fasa markdown. Okay, fasa markdown. Okay. Dan kita dah ada selling climax kat situ, dah ada naik. Sekarang ni kita tengok dia adalah dalam mana? Fasa apa sekarang? Dia masih lagi dalam fasa apa tu kalau ni? Akumulasi. Dia masih lagi dalam fasa akumulasi. Okay, dia masih lagi dalam fasa akumulasi. So kalau kita nak masuk, kita nak tahu kita bila nak masuk, agak-agak bila? Okay, dia dua je teknik dia sebenarnya. Teknik pembelian untuk akumulasi ni untuk week off ni You akan beli masa dekat, saya buka yang hujung lah. Ini nampak sikit. You akan beli dekat sini. You akan beli dekat breakout ni. Okay, you beli kat sini. Okay, you akan jual start, ini confirm lah you jual. Okay, ini you jual. Okay, you beli sini pun sebenarnya you dah boleh jual. Tapi kalau you nak confirmation, okay, sebab kita nak confirmation yang dia dah habis, kan? So kita jual kat sini. Sama juga dengan case ni. Okay, you beli kat mana? Kat sini. Okay, masa time dia breakout, dia punya sideways. Okay, you beli situ. Okay, you jual masa time dia breakout, dia punya sideways dekat atas ni. Tapi ni kecil dia punya sideways ni. So you jual sini. So dalam konteks ni sekarang ni, kita nak tunggu kita boleh lah beli kat bawah ni. Tapi tak tahu bila dia nak turun naik tu sampai bila tak tahu kan. So kita akan hanya beli pada RM1.37 ke atas lah. Okay, RM1.33 ke atas ni. So kita tunggu area dekat kawasan yang ni. Okay, kalau lah dia breakout dan baru kita masuk. Alright, untuk dapatkan apa? Fasa apa? Fasa kenaikan. Okay, jangan beli kat sini. Okay, jangan beli dekat sini. Ini dah habis contohnya kan. Melainkan kalau dia nak naik lagi. Tapi macam ni kita tengok dia habis ni kan. Sini pun dia dah habis. Okay. Sense off berentasi 22 sen. Siapa nak beli tu? Okay. Alright. So contoh. Okay. Faham tak tentang week off ni? Faham tak? Week off teori. Faham. Okay. Siapa boleh buat benda ni dalam chart dia buatlah benda ni. Maksudnya bila you nampak chart, you tahu ni fasa akumulasi, lepas tu you tulis. You kena tulis. Ni fasa kenaikan, ni fasa distribusi. You tulis, so you nampak benda ni. Okay, kalau you nak
mahir dengan Wyckoff theory. Sebab kalau you pergi dalam kursus-kursus Wyckoff theory ni, you kena bayar banyak ni, 3,000 lebih untuk 3,000 lebih lah kalau sifu-sifu yang apa ni, yang fisabilillah tu dia mungkin murah sikit. Okay, saya nak tengok sense of je, apa, kenapa dia letak dalam tu. Okay, sense of kenapa tiba-tiba saya letak dalam watchlist. Kena ada signal. 22 ke atas saya bagi tahu signal ni. So maksudnya kenapa? Okay. So kalau kita tengok weekly, okay, kemungkinan dia dah buat satu breakout untuk dia punya sideways tu. So, kita tengok jap. Okay, kita tengok. Okay, ni dulu dia punya. Okay, ini adalah dia punya sideways yang dulu. Okay, macam mana kita tahu? Kita tengoklah ni. Okay, so sekarang ni dia dah break, betul tak? So kita nak tahu sama ada dia dah buat, okay, ni ialah dia punya markdown. Okay, markdown dia sama ada dia boleh tak buat markup. Okay, markup daripada sini. Okay, mungkin ada sini ataupun dekat sini. Okay, sebab ni ialah satu resistance dia. Okay, okay, sebelum tu ada lagi satu resistance kat bawah ni, kan? Dan satu lagi resistance di atas ni. Ini kuat sikit lah resistance dia, dari 3 kali dia tendang. Okay, dan seterusnya ialah kat sini. Okay, so ni contoh. Okay, yang ni ialah mungkin fasa akumulasi. Okay, kat bawah ni lah, saya dekat sini kot. Yang ni nampak ni mungkin fasa akumulasi. Ini mungkin permulaan fasa markup. Tapi dia akan ada satu masa dia akan buat throwback. Dia akan buang balik semua ni. Okay, masa tu dia buang semua tu. Contoh Samadin. Okay, masa dia buang tu nanti ramailah trader yang terkeluar. Okay, dia akan buat throwback. Okay, lepas tu barulah dia naik balik. Okay, alright, so throwback tu macam correction lah. Okay, macam correction. Okay, ini contoh sense of. Tapi kalau you nak cari yang counter yang macam ni, so you kena carilah, kita tengok mana time dia tengah buat akumulasi. Okay, mana dia tengah buat akumulasi. Tapi akumulasi ni tak berapa panjang lah, dia punya dekat sini saja. Yang ni saja saya tarik, kat sini saja. Okay, akumulasi dia kat sini. Okay, sebelum ni dia masih lagi dalam trend markdown. Okay, masih lagi trend markdown. Dan sekarang kemungkinan dia tengah dalam short term uptrend. Short term uptrend. Okay, kalau saya tengok saya punya indikator template, saya pakai yang untuk long term investor. Okay, nampak? Ni EMA 200. Dia dah break. Okay, sebab tu saya buat ni. EMA 200. Okay, EMA 200 ni adalah jangka panjang harga jangka panjang selama 200 hari. Dia dah break EMA 200. So dia punya possibility tu ada untuk naik. Tapi kalau tak naik, apa nak buat? So reaksi kita tu lah. Okay, sebab apa? Kita akan cut loss, kita akan set cut loss kat sini. Okay, kita set cut loss kita dekat kawasan ni. Okay, ini kawasan cut loss. Okay, bawah sikit lah So kita akan nak dapatkan keuntungan sama ada sini ataupun sini. First target kita sini, second target kita sini. So kita punya maksudnya risk and reward kita adalah ni.
Okay. 1.77. Okay, 1.77. 1.77, sorry. Betul lah. Okay, kalau kita masuk dekat atas sikit lah sini. Tapi kalau kita nak tunggu kat sini pun boleh sebab dia akan kadang-kadang dia akan buat throwback. Okay, dia akan hentak balik ke bawah. Okay. Tapi kalau you tak nak tunggu, you beli dah kat sini. Tapi ratio dia 1:1. So tak cantik lah kan 1:1. So kalau nak bagi dia rendah sikit, then you kena cut loss lah kat sini. So maksudnya bawah sikit daripada sideways ni, you dah cut loss. So kat sini ratio dia 3.27. Tapi kalau nak lagi sedap, okay, you letak kat bawah ni, then you tutup mata lah. Okay, pakai money management, lepas tu tutup mata lah. Okay, money management contohnya you ada 10,000, berapa yang you kena beli sebenarnya. Okay, contoh yang kita buka ni, kalau kita punya ada 10,000, okay, kita punya risiko kita nak 1% je. Okay, 1%. So, kita sepatutnya kena beli 526 je. Okay, 526 quantity. 5 lot lah kita beli. Okay, 5 lot je kita beli. Jangan beli lebih. Sebab apa? Kalau kita beli 5 lot, kalau rugi pun kita rugi 100. Okay, kalau rugi kita rugi 100. Kalau untung kita untung 100. Okay. So, tapi ini kena swing. Kena swing, maksudnya bukannya lah satu hari dia naik. Okay, mungkin dalam, bila tengoklah graf ni kan, nampak mungkin dalam 3-4 hari ke, seminggu ke, 2 minggu ke kan. So, ini kalau you nak beli dan you jaga money management, insyaAllah boleh untung. Okay, insyaAllah boleh untung. Okay, alright, so itu baru satu soalan dekat sejam dah. Faham ke tak apa yang saya cerita ni? InsyaAllah. Okay, week of theory Okay, so boleh tak kita break? Okay, sampai pukul 3:05 sebab saya nak solat dulu. Okay? Boleh Doktor, boleh. Kita break Doktor. pukul 3:05 ke apa. So saya nak solat sekejap, lepas tu kita sambung balik Alright, so kalau boleh you tengok soalan-soalan yang you tanya tu very simple tau. Cuba tanya macam ni. Teori Wyckoff ke, teori apa ke, Elliott wave ke. Yang ni semuanya lagi ilmu-ilmu yang sangat sangat-sangat diperlukan oleh trader-trader dan juga investor-investor. Alright, kita jumpa kejap lagi Okay, Assalamualaikum.